Assalamualaikum dan salam sejahtera. MJ Flash 7 November bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan kenyataan sinis kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad sekiranya beliau dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 pada 20 November nanti. Katanya pengerusi penaja Gerakan Tanah Air GTA itu akan demam jika ia menjadi kenyataan. Bagaimanapun, Dato' Sri Anwar yang juga Presiden PKR mendoakan kesihatan Tun Dr. Mahathir yang suatu ketika dahulu pernah menjadi sekutu ketika PRU14 menyentuh mengenai kenyataan yang mendakwanya bekerjasama dengan Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan sudah banyak bersabar dengan bekas Perdana Menteri itu mendapati Tun Dr. Mahathir terus mencampuri urusannya. Nah, hari ini Dr. Mahathir pula. Dr. Mahathir memang tak sokong PA, saya faham. Dia demam kalau Anwar 20 bulan naik jadi Perdana Menteri, yang pertama demam Mahathir. Walaupun saya doa bagi dia sihat. Dah sudah lah. Pasal apa? Sudah. Ni malam ni saya Nur Izzah patut ada di sini. Saya kata Nur Izzah, no, you pergi Bagan Datuk. Ya, dia pergi Bagan Datuk. Sokong Samsul Iskandar, giant killer yang insya-Allah akan kalahkan Zahid Hamidi. Tak ada rundingan. Apa nak runding pasal apa nak runding? Kita Mat sebut tadi. Jelas. Anthony Locke sebut. Jelas. Yalah lepas pilihan raya. Cakap lah. Tapi saya kata not relevant. Yang ni saya tengok orang kapal dia tengok. Dia keras ni. Dia takut semua Nuar ni UMNO. Dia jaga ram. Saya ambil pendirian. Yang kerja Tunku Lumah. Esok Melaka Negeri Sembilan. Lepas tu Kelantan, Terengganu. Lepas tu Johor. You know why? Saya ambil risiko di Tambun. Saya tinggal di Tambun. Sebab apa? Kita nak capai sekurang-kurangnya 112 pada 19 hari bulan. That is our aim. Tegasnya dakwaan yang dilemparkan kepada beliau adalah berbentuk fitnah semata-mata. Rancangan Tempatan Banjir RTB bernilai RM50 bilion bagi menangani banjir di Lembah Kelang untuk jangka masa panjang menjadi manifesto utama Pakatan Harapan PH di Parlimen Kota Raja pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Calon PH Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu berkata penyelesaian bencana banjir tidak boleh dilakukan secara setempat dan ia perlu dilakukan secara menyeluruh bermula dari Banjaran Titiwangsa hingga ke Selat Melaka. Sebab itu saya dalam parlimen dan sekarang ucapan saya pun saya sebut untuk menghadapi masalah banjir di sini mesti ada satu infrastruktur yang menyeluruh. Saya tanya dalam parlimen, mereka mengatakan perlu 50 bilion. Saya akan terus memperjuangkan supaya ianya dibelanjakan. 50 bilion untuk kepentingan lebih 7 juta penduduk di sini adalah perlu. Daripada kita buang di Wan NDB yang kita tak tahu apa projeknya, yang kita kena bayar hutang, kenapa tak tumpuk infrastruktur jangka panjang? Muhammad yang juga Presiden Amanah menjelaskan projek Tempatan Banjir yang dilakukan pihak berkuasa tempatan PBT ketika ini hanya bersifat sementara dan bukan penyelesaian tuntas kepada bencana alam ini, khususnya banjir kilat. Beliau berkata demikian selepas menyantuni dan bersarapan bersama pengundi di Kampung Teluk Menegun pagi tadi. Mana-mana ahli PAS yang membantu berkempen untuk parti lain boleh dikenakan tindakan termasuk dipecat. Setiausaha Agung PAS Dato' Sri Taqiyuddin Hassan berkata tindakan tegas itu diambil kerana melakukan kesalahan melanggar perlembagaan parti. Mengulas mengenainya, beliau berkata setakat ini pihaknya belum menerima sebarang aduan. Pada masa sama, penyandang Parlimen Kota Baru itu turut memaklumkan seseorang ahli PAS boleh terhenti atas 3 faktor iaitu atas permintaan sendiri, kedua mengisytiharkan diri keluar daripada PAS dengan menyertai politik lain dan ketiga bertanding atas tiket parti lain. Berita seterusnya,
3 kertas siasatan dibuka dan 2 tangkapan dibuat Polis Diraja Malaysia PDRM atas kesalahan berkaitan PRU15 semalam. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKE Bukit Aman, Datuk Seri Hazni Ghazali berkata, Kedah dan Pahang masing-masing merekodkan 1 kertas siasatan dan 1 tangkapan, manakala baki 1 kertas siasatan di Kuala Lumpur. Beliau berkata berdasarkan statistik harian PRU15 bertarikh 6 November juga menunjukkan pengeluaran sebanyak 814 permit ceramah di 14 kontingen. Kontingen paling banyak permit adalah di Sabah dengan 157, disusuli Perak 109 dan Johor 104. Sementara itu, sebanyak 81 ceramah tanpa permit pula direkodkan secara keseluruhan dengan Negeri Sembilan merekodkan 45, kemudian Perak 16 dan ketiga di Johor dan Pahang masing-masing 5. Kes di CSM Code Section 4-A-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, 427 Kanun Kesesaan, 435 Kanun Kesesaan, 505-B Kanun Kesesaan serta 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam, PDRM telah mengenapasi sebanyak 6 kesalahan utama yang berkemungkinan berlaku ketika berkempen dan pengundian pada PRU15. Ketua Polis Negara Tan Sri Akrisani Abdullah Sani berkata, antara kesalahan yang terlibat iaitu mengoyak poster dan papan tanda parti serta calon yang bertanding, mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang berbau hasutan dan bergaduh. Selain itu, antara kesalahan lain yang menjadi perhatian polis iaitu melakukan demonstrasi, menyebarkan berita palsu melalui media sosial dan internet serta melakukan tomahan. Sehingga jam 11 pagi tadi, paras air di 4 sungai di Pahang dilaporkan melepasi paras waspada. Ia membabitkan Sungai Triang di Bera dan Sungai Kundang di Jabatan Sungai Kundang Maran, Sungai Pahang di Lubuk Paku Maran dan Paloh Hinai Pekan. Bagaimanapun, info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan setakat ini tiada pusat pembinaan sementara PPS di negeri itu dibuka. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menasihatkan orang awam untuk sentiasa merujuk laman web Met Malaysia dan semua media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat terkini dan sahih. Ia juga mengeluarkan amaran ribut petir akan dialami oleh kebanyakan tempat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak selama 3 hari bermula hari ini hingga Rabu. Sebelum MG Flash berakhir, jangan lupa saksikan Skop MG secara langsung jam 3 petang ini. Ia menampilkan bekas pemimpin PKR Tian Chua. Dalam program buat bicara nanti, beliau akan menjawab segala kontroversi dan maksud tersirat keputusan yang diambil untuk bertanding atas tiket bebas. Ia dibawa bersama Haslina AR Kamaluddin. Penonton juga dialu-alukan untuk memberikan pandangan pada program itu nanti. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.